1, 2, 3. Yes. Baiklah. Kejap. Mohon perhatian. Okay. Alright. Mohon perhatian, majlis akan dimulakan sekarang juga. Sila pastikan semua mikrofon telah disenyapkan. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dimuliakan lagi dihormati, penceramah jemputan yang didatangkan khas pada hari ini, Encik Ahmad Fazlin bin Abu Kasim, Pengurus Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF, guru-guru serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama memeriahkan program kita pada hari ini, iaitu program Ceramah Penjagaan Jenayah Cyber. Pada kesempatan ini, majlis mengucapkan selamat datang dan amat mengalulukan kehadiran hadirin sekalian di sini. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan program kita pada hari ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Aidanis Muhammad Hashim. Saya sebentar saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh khusyuk kami memohon, Ya Allah, akan limpahan dan naungan-Mu ke atas majlis perhimpunan kami ini dengan keberkatan dan keredoan-Mu. Ya Allah, sempena perhimpunan kami ini, Ya Allah, sempena ini kami mengangkat tangan demi memanjatkan rasa kesyukuran kami ke hadrat-Mu atas nikmat, kesejahteraan dan pembangunan yang Engkau kurniakan ke atas negara kami. Maka dengan rahmat dan kasih-Mu, Ya Allah, hapuskan wabak COVID yang melanda dunia pada hari ini dan limpahkanlah ke atas negara kami keamanan dan kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan dari segala perkara yang boleh mengganggu gugat keharmonian dan keutuhan perpaduan. Rasa hormat menghormati sesama rakyat yang kami nikmati ketika ini. Di saat ini juga kami rafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau kurniakan kecemerlangan kepada kami. Ya Allah, Engkau berikanlah kami kejayaan dalam bidang akademik. Ya Allah, Engkau perelokkanlah sahsiah dan peribadi kami, Ya Allah, supaya kami menjadi hamba-Mu yang taat dan beriman, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Baiklah, sidang hadirin sekalian. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan, meriah suasana. Kami menyambut penuh gembira. Tanpa membuang masa lagi, majlis berbesar hati menjemput Encik Ahmad Fazlin bin Abu Kasim untuk memberikan perkongsian beliau pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Izinkan saya share skrin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Terima kasih kepada pihak MRSM Alur Gajah sebab sudi menjemput saya. Sebentar. Okey. Dia between ni ada lagging sikit, so dah keluar. Okey, terima kasih. So, ceramah hari ni kita memang buat untuk keselamatan cyber sebab kita tahu sekarang pelajar semua belajar online, cikgu-cikgu pun bekerja dari rumah. Jadi ramai yang menjadi mangsa untuk keselamatan jenayah-jenayah cyber. Apa itu jenayah cyber? Jadi sesi taklimat hari ini kita akan terangkan dengan lebih lanjut apa itu jenayah-jenayah cyber dan cara-cara untuk menangani jenayah-jenayah cyber. Okay, agenda untuk hari ini adalah pertama kita akan bercakap tentang objektif taklimat hari ini. Latar belakang CNCF, apa itu kawalan kendiri, privacy dan media sosial, ancaman cyber, tips keselamatan dan juga Q&A kalau ada soalan. So, objektif hari ini adalah untuk memperkenalkan kawalan kendiri semasa dalam talian. Saya akan terangkan lebih lanjut apa kawalan kendiri dalam slide seterusnya. Dan juga untuk meningkatkan kefahaman mengenai risiko ancaman cyber semasa dalam talian dan cara menanganinya. Bila kita dah faham apa itu jenayah cyber dan punya modus operandi, kita boleh cuba untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa. Latar belakang CNCF. Sedikit latar belakang, siapa itu CNCF, iaitu Content Forum. Dalam bahasa Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kita adalah sebuah badan bebas di bawah naungan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM ataupun lebih dikenali dengan MCMC. Kita ditubuhkan pada tahun 2001, ditugaskan untuk mengawal selia kandungan elektronik di Malaysia. Kandungan elektronik ni termasuklah 4 medium, televisyen, radio, internet dan juga telefon bimbit. Kandungan-kandungan dalam 4 medium ni adalah di bawah seliaan pihak Forum Kandungan. So, tugas kami juga adalah mempromosi dan mengalakkan kawalan kendiri dalam membuat dan mengakses kandungan. Jadi, punca kuasa kita bermula daripada Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Seksyen 211 dalam kurungan 1 dia ada cakap apa penyedia perkhidmatan tak boleh membuat kandungan yang tidak sopan, lucah, palsu, mengancam atau berciri menjelitkan. Jadi dalam akta dia cakap basic saja. Jadi dalam kod kandungan kita terangkan satu persatu apa benda yang dimaksudkan dengan yang tidak sopan, apa semua itulah. Yang ni, 5 ni. Sebelum kita mula, adakah anda semua pembuat kandungan? Saya pasti anda semua tak pasti sama ada adakah anda buat kandungan ataupun tidak. Jadi jika anda mempunyai akaun media sosial, anda sebenarnya adalah pembuat kandungan. Apa yang anda upload, apa yang anda download, baca, share, itu semua adalah anda, maksudnya anda membuat kandungan. Pernahkah anda mendedahkan data peribadi anda di atas talian? Saya percaya ramai di kalangan pelajar yang tidak private-kan dia punya akaun media sosial. Mungkin sebab nak kawan-kawan tengok, nak kawan-kawan add. Jadi sebenarnya kita menggalakkan semua orang untuk kalau boleh kita private-kan lah. Sebab kita tak nak share maklumat-maklumat yang tak sepatutnya orang lain tahu. Adakah anda mengamalkan kawalan kendiri semasa melayari internet? Jadi kita akan cerita apa itu kawalan kendiri sebentar lagi. Apa itu kawalan kendiri? Jadi dia kalau two way, saya boleh tanya dan minta orang jawab dekat chat. Jadi sekarang ni one way, so Ada pelajar nak jawab tak? ada pelajar nak jawab? Ada pelajar nak jawab? Ada kat Q&A ni ada. Berhati-hati katanya. Berhati-hati. Okey, betul, berhati-hati. Kita kena, kawalan kendiri ni sebenarnya kita self control. Kemampuan kita untuk mengawal diri kita daripada mengakses ataupun membuat sesuatu lah. Jadi maksudnya lebih berhati-hati tu betul lah. Kita kena berhati-hati apa yang kita buat. Contohnya tidak berkongsi sesuatu perkara berita. Kalau kita tak pasti, kita jangan terus kongsi. Mungkin ramai yang nak terus kongsi pasal nak jadi orang yang pertama share sesuatu berita. Tapi sebenarnya berita tu tak sahih. Jadi sebelum buat apa-apa, kita buat kawalan kendiri ni dulu. Sama ada berita tu sahih, kita cek dulu sahih atau tidak berita tu. Sesuatu kandungan tu adakah dia menghina orang ke? Kalau kita post, kita rasa kelakar.
Tapi mungkin orang yang baca tu macam menghina diri saya. Jadi sebelum kita buat sesuatu tu kita fikir, apa yang kita nak buat ni adakah akan membuat orang lain terasa, adakah betul, adakah mungkin akan menjebakkan diri kepada jenayah, mungkin kita tahu. Jadi sebelum buat apa-apa, kita fikir dulu apa yang kita nak buat, berhati-hati, kita mengawal diri kita. Sebenarnya bila kita dah boleh kawal diri kita ni, kita boleh kawal teknostres. Teknostres ni zaman sekarang PDPR, work from home, ramai yang teknostres, terutama di kalangan pelajar. Bila diorang ni sebenarnya nak mengikuti perkembangan tapi kita tak mampu. Maksud saya, perkembangan ni terlampau laju, jadi kita tak boleh nak ikut dan kita stres. Definisi dia adalah tekanan yang dihadapi oleh seseorang kerana tidak mampu mengikuti perkembangan dan pengoperasian pelbagai jenis teknologi yang bergerak terlalu pantas. Jadi contohnya bagi pelajar, mungkin kita tengok kawan dia handphone dah tukar, iPhone selalu bertukar, jadi kawan dia dah beli yang baru. Dia masih pakai yang lama. Jadi dia ada stres di situ. Jadi mungkin juga kawan dia main game dah level lain, dia tak naik-naik level. Situ pun juga boleh buat jadi teknostres. Jadi simptom-simptom dia adalah gelisah, sakit kepala berpanjangan, lelah mental, mudah panik, sukar tidur, mudah putus asa dan depresi. Mudah panik ni termasuklah bila tiba-tiba kita tengah main layar internet, tiba-tiba internet tak ada. Wi-Fi connection out ataupun data tak ada. Kalau kita stres, maksudnya kita teknostres. Jadi untuk mengelakkan benda ni, kita buatlah kawalan kendiri sebab kita fikir dulu benda tu adakah kita patut beli barang-barang baru, mengikuti teknologi. Cukup sekadar kita dah boleh belajar online, itu matlamat utama, itu dah cukup. Tak payah kita nak mengikut perkembangan teknologi ni. Sebab kalau kita ikut memang kita tak mampu kejar. Hari-hari ada teknologi baru. Okay. Untuk pengetahuan semua, media sosial yang paling selalu digunakan di Malaysia adalah YouTube. Kedua adalah WhatsApp, ketiga baru Facebook. Jadi kalau kita tengok orang Malaysia memang suka tengok YouTube, mungkin ada di kalangan pelajar, sebelah skrin dia tengah dengar saya cakap, sebelah skrin tengah tengok YouTube. Mungkin kita tak tahu. Jadi benda macam ni mungkin sebelah tengah dengar saya bercakap, sebelah tengah tengok Facebook. Tapi alhamdulillah kalau masih di depan skrin elok. Saya tak suka kalau yang ada nama saja. Tapi sebenarnya dia tengah buat benda lain di belakang. Itulah cabaran-cabaran PDPR kalau bagi training online ni, itu cabaran-cabaran dia. Macam mana kita nak engage dengan audience kita. Okey. Jadi top YouTube search adalah first movie. Jadi peminat K-pop ni, BTS, Blackpink ni dia jauh ke belakang lah. Nombor 11, nombor 13. Kalau tengokkan list-list ni, Didi and Friend, Upin Ipin, ini memang ibu bapa yang tengah bekerja ni memang diorang selalu search ni untuk bagi anak duduk diam lah. Okay. Definisi privacy dan juga media sosial. Privacy adalah keadaan atau suasana bersendirian tanpa gangguan. Suatu rangkaian media sosial pula, definisi dia adalah suatu rangkaian telekomunikasi di atas talian yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia serta membenarkan pengguna untuk membuat dan berkongsi kandungan. Jadi ini yang saya cakap awal-awal tadi, adakah kita mendedahkan maklumat-maklumat peribadi kita di media sosial ataupun berapa ramai yang hanya private kan? Hanya boleh nampak profil tapi apa isi kandungan dia semua tak boleh tengok. Itu yang elok. Sebab bila kita terlampau share semua benda ni, kita tak kawal privacy kita. Kita tak kawal privacy kita, orang lain dalam kawan-kawan kita yang beratus beribu tu mungkin hanya 10% yang kita kenal. Baki dia adalah mungkin orang-orang yang kita tidak kenal dan kita tak tahu niat dia apa. Mungkin niat dia nak stalk kita, mungkin niat dia nak melakukan jenayah. Sebab jenayah sekarang pun banyak dah menggunakan media sosial untuk mengetahui privacy, detail-detail kita. Terutama yang tak private ni. Kadang-kadang kita selalu check in kita kat mana. Jadi orang yang nak